Nama saya Hasri Hashim. Ingin saya berkongsi peristiwa pengalaman yang berlaku kepada isteri saya. Casey, bila saya pulang dengan isteri saya setiap malam, kami terpaksa jalan dekat satu kawasan yang sunyi sepi. Jalan yang disebutkan oleh Hasri adalah sebuah taman, iaitu sebuah taman yang dibina berdekatan dengan rumah. Kalau kami tak lalu dekat taman ni, saya dengan isteri terpaksa kena pusing jauh sangat untuk sampai ke rumah. Jadi taman ni adalah shortcut. Tapi Casey, sekarang ini taman ini telah pun dibaiki dan tempatnya menjadi lebih terang, lebih tidak menyeramkan. Pendengar Ria 897, kata Encik Hasri, dia tinggal di salah sebuah blok di kawasan Bishan. Jadi bila dia naik bas, betul-betul berdekatan dengan taman itu perhentian yang dia harus turun. Kalau dia tak lalu tembusi taman tersebut, dia terpaksa buat pusingan yang jauh kerana bas hanya lalu depan bus stop tersebut. Hanya bas itu sajalah yang boleh dinaiki daripada pada mana tempat yang dia pergi bersama dengan isterinya. Jadi katanya Hasri Hashim, saya ingat lagi, beberapa kali isteri saya berbadan dua. Kami keluar. Suami isteri memang suka merayap. Walaupun saya ni tidak ada lesen memandu, tapi kami akan ke sana ke sini naik bas kisi, pergi makan dengan isteri, menonton wayang, dan kadang-kadang sampai lewat malam. Pernah beberapa kali saya ditegur oleh jiran sebelah, merupakan seorang pasangan suami isteri yang dah tua. Dia pernah menegur saya ketika dia juga baru pulang dari di luar, katanya Encik Hasri. Jadi pendengar Ria 897, apa yang berlaku dalam kisah kiriman email kepada saya ni, Hasri menceritakan satu kejadian apabila isteri yang berbadan dua sedang lalu dekat kawasan taman di Bishan. Saya tak nak sebutkan nama kawasannya. Dan apabila katanya di sini, isterinya tiba-tiba yang jalan berpimpin tangan dengan suami. Kata Hasri dalam kiriman email, Casey, sedang saya berjalan dalam taman tersebut, tiba-tiba di satu kawasan dalam taman itu, isteri saya bergerak lebih rapat ke arah saya dan memeluk tangan saya lebih erat sambil berjalan, dan saya dapat dengar dia seolah-olah berbisik. Dia berbisik dan membaca surah Al-Fatihah. Saya terkejut. Saya tengok isteri, saya pun tak berani nak tanya. Saya jalan terus sampai kolong blok. Kemudian saya tengok isteri. Isteri tengok saya. Isteri kata, "Bang, naik atas bang, saya takut lah bang." Sampai di atas, isteri ceritakan apa yang dia nampak. Ketika kami berjalan dekat taman di kawasan Bishan, isteri saya ternampak Casey di salah satu pohon. Di salah satu pohon di sana ternampak seolah-olah macam ada manusia sedang duduk di ranting ataupun di dahan pohon tersebut. Pendengar Ria 897, apa yang berlaku bila isteri saya ternampak? Dia terus pandang ke bawah katanya dan terus berjalan peluk saya erat-erat. Kemudian dia terus membaca surah Al-Fatihah yang dapat saya dengar bisikan isteri saya. Selepas kejadian itu, yang pertama kali tidak membuat kami serik. Beberapa hari kemudian, kami keluar dan balik malam, jalan di tempat yang sama. Pertama kali isteri terkena gangguan, ternampak sesuatu di atas pokok. Membuat kami berdua rasa takut. Malah terus pulang, mereka suami isteri bersihkan diri, kemudian tidur. Beberapa hari kemudian mereka tetap keluar. Bila keluar, kali ini Hasri kata dia terlupa kejadian yang berlaku pada dia dan isteri beberapa hari yang lalu. Casey, saya dengan isteri langsung tak teringat yang isteri pernah terkena gangguan bila jalan dekat taman ini. Jadi apa yang berlaku? Saya turun dari bas dengan isteri saya, kemudian jalan menggunakan taman sebagai jalan shortcut. Bila masuk di dalam kawasan taman tersebut, inilah yang berlaku. Pada mulanya bila saya berjalan dengan isteri saya boleh saya rasakan dia nampak takut. Daripada jalan pimpin tangan macam 2-3 hari yang lalu, dia terus rapat dengan saya, dia peluk tangan saya. Isteri ketakutan.
Mula-mula isteri membaca kisi. Saya dapat dengar angin bacaan yang keluar dari mulut secara berbisik. Saya jalan dan saya peluk isteri saya erat-erat supaya dia lebih berani dan kita dapat cepat sampai ke kolong blok rumah kami. Setengah jalan, setelah isteri rapat, kemudian isteri dah baca surah. Cuba anda bayangkan. Katanya Encik Asri, tiba-tiba kisi daripada membaca surah, isteri saya mula menyanyi mendayu-dayu. Mama, apa buat ni Mama? Mama? Saya menegur isteri saya kisi. Mama buat apa ni Mama? Mama jangan takutkan Baba Isteri saya tidak indahkan kata-kata saya. Dia terus menyanyi alunan suara yang menakutkan. Kisi, saya tegur lagi isteri saya. Kemudian kisi, isteri saya dalam keadaan peluk saya, dia menjeling saya. Kepalanya tak tuli matanya menjeling ke atas. Kisi, saya tengok isteri saya, sebab isteri saya orangnya ni tidak begitu tinggi. Jadi bila dia peluk saya berdiri tinggi. Dia menjeling saya daripada bawah ke atas. Kemudian dia tengok saya, dia senyum. Mama. Berkali-kali saya panggil isteri, tetapi dia tidak menyaut. Kemudian keluar suara yang menakutkan. Kau jalan tempat aku. Pendengar Ria 897, suara isteri saya bertukar menjadi suara yang menakutkan. Isteri saya berkata, kau jalan tempat aku. Kemudian dia tengok bawah balik, dia terus menyanyi. Saya dah tahu mesti ada sesuatu yang berlaku pada isteri. Tangan saya kisi sampaikan ada tanda dan bekas, sebab isteri saya menggenggam tangan saya. Kuku isteri tidak diketip. Boleh dapat rasakan sakitnya genggaman isteri. Saya cuba tarik ke tepi, tetapi makin kuat genggaman dan saya cuba tahan. Bila sampai di kolong blok rumah saya, dengan segera saya lawan dan tarik tangan isteri. Kisi dan pendengar Ria 897, jumpa dan bayangkan, tangan saya berdarah kerana terluka kena kuku isteri yang cukup panjang. Isteri saya mula berdiri dekat tepi. Cara dia berdiri, badannya tu membongkok sedikit. Bukanlah bongkok sampai 45 darjah. Cuma dia membongkok sedikit, kedua-dua tangan di hadapan seolah-olah nak menyentuh buku lalinya. Macam itulah. Pendengar Ria 897, kata Encik Hashim, kemudian isterinya mula pusingkan kepala seolah-olah macam orang sedang bersenam. Dia pusing. Dan bila saya tengok keadaan isteri saya dah tak dikawal, tak boleh dikawal, saya dah tak tahu nak buat apa kisi. Saya hanya pegang isteri saya berhenti, kemudian dia tengok saya dalam keadaan kepalanya ke belakang. Jadi saya rasa ini lebih pada visual. Cuba anda bayangkan. Kepala isterinya macam orang sedang buat senaman, dia pusing. Suami sentuh kepala isteri ke belakang, kemudian tengok suami dan menjeling. Saya tarik isteri saya dan dia tak berganjak, tidak bergerak. Nasib baiklah, saya ada nombor telefon jiran sebelah. Saya keluarkan telefon bebek saya, telefon jiran sebelah saya berkali-kali untuk turun dan bantu saya. Tetapi panggilan saya pada mulanya tidak dijawab. Mungkin mereka dah tidur. Yalah kisi, dah pukul 12 lebih tengah malam. Yang saya naik adalah bas yang terakhir. Jadi setelah saya dapat jiran, saya minta mereka turun. Suami isteri turun kisi. Bila turun, jiran saya dah siap dengan sebotol air yang dah dibaca, merupakan bacaan ayat Yasin. Kisi, bila isteri nampak Pak Cik dengan Mak Cik ni datang, dia ke belakang kisi. Kepalanya masih ke belakang, masih seolah-olah mendongak tapi ke belakang. Dia jalan ghostan ataupun jalan ke belakang seolah-olah nak berlari. Yang membuat saya terperanjat, katanya Encik membuat dia terperanjat, katanya Encik Asri. Cuba anda bayangkan pendengar Ria 897, bila saya dengan Pak Cik jiran sebelah cuba kejar isteri
isteri saya lari, kepalanya ke belakang dan lari ke belakang lebih laju dari kami yang lari ke depan. Dari jauh, pakcik tu mengambil air, tuang di telapak tangan, genggam, baca sesuatu dan renjis. Terkena pada isteri. Isteri saya jatuh atas lantai dan gugurlah kandungan pada malam tersebut. Gugur kisi kandungan saya. Perut isteri saya terhentak atas lantai, mengalir darah kisi. Malam tu telefon ambulans datang, dikejarkan ke hospital Kandang Kerbau. Isteri saya dirawat. Pada mulanya saya fikirkan anak saya gugur sebab dah ada mengalir darah sedikit. Tapi doktor mengatakan bayi dalam kandungan selamat, cuma ada kecederaan sikit pada isteri saya. Sejak malam itu, saya dah tak akan jalan shortcut dengan isteri saya lagi. Saya akan jalan jauh lah tak apa. Dan saya tak keluar lagi dengan isteri sampai lewat malam. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi.